Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, syukur pada Allah kerana rasa cinta dan sayang daripada Allah yang sangat baik pada kita semua. Siang malam tak berhenti-henti Allah SWT buat baik pada kita. Dia adalah Allah yang maha kaya, yang maha mulia, yang jadikan segala sesuatu, segala perkara dalam dunia dan akhirat semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita dalam dunia semua orang nak tenang, nak bahagia. Dan kita semua orang dalam dunia nak kaya, nak semua yang terbaik dalam hidup. Tak ada orang dalam dunia ni nak serba kurang. Tak ada orang dalam dunia nak hilang apa-apa. Tapi hakikat sebenarnya, bahagia atau tidak, tenang atau tidak, kaya atau tak, sebenarnya semuanya bermula daripada hati kita sendiri. Bermula daripada hati kita. Saat hati kita, bila kita ingat yang Allah boleh buat segala-galanya. Kaya sebenarnya dekat hati, bukan pada pakaian, bukan pada rupa, bukan pada dunia. Bahkan disebut Allah letakkan kekayaan. Sebab Allah tahu manusia nak kekayaan. Dia kata Allah letakkan manusia mencari kaya dalam duit harta yang banyak. Tapi kami, yakni Allah, simpan kekayaan itu dalam sifat bersyukur. Dia kata sifat al-ghina, kita sifat rasa cukup, rasa syukur. Dan bagaimana seseorang tu akan rasa cukup dan syukur? Sehingga dia beritahu kalau seorang mukmin dapat sesuatu, satu lembah emas, dia nak lembah yang kedua. Semua orang, termasuk saya yang bercakap, dapat lembah kedua, mereka nak lembah yang ketiga. Tapi sebenarnya segala apa yang kita inginkan, rasa cukup, bahagia daripada sikit, bertambah banyak pun kita syukur. Kadang-kadang lebih kita bahagia, kadang-kadang kurang pun kita rasa bahagia. Sebab bahagia itu dekat hati kita sendiri. Sebab tu kita nak bahagia, nak tenang, nak gembira, kita kena minta pada Allah. Kita kena minta daripada Allah. Sebab cuma Allah yang boleh beri. Selain dari Allah, tak boleh beri apa yang saya nak, apa yang tuan-puan nak. Apa yang kita nak ni yang boleh beri cuma Allah SWT. Jadi sebab tu kita nak bawa setiap daripada manusia ni dekat pada Allah, sayang pada Allah. Sebab selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Tak boleh beri rasa tenang, tak boleh beri rasa bahagia, tak boleh beri rasa cukup, rasa kaya. Yang boleh beri semuanya cuma Allah SWT. Yang boleh buat cuma Allah. Jadi selain dari Allah, tak boleh buat apa-apa. Sebab tu kita kena minta dengan Allah yang maha kaya, yang maha berkuasa. Yang pertama sekali, sebab apa kita tak tenang, tak bahagia, tak rasa cukup. Kekayaan yang kita ada tak rasa cukup. Pertama sekali, bila kita kata orang yang Allah bantu, Allah beri cukup, kaya, bahagia, ialah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Pertama sekali dalam Quran kata allazi la yu'minuna bil ghaib. Orang yang buat sesuatu, dia tidak nampak yang kesan dekat ni je, tapi dia nampak kesan yang jauh. Dia nampak akhirat. Setiap keputusan yang dia buat, dia cuba bukan fikir apa yang depan mata dia, tapi dia fikir keputusan yang menentukan nasib dia di kehidupan yang selama-lama, yakni akhirat. Jadi apa saja kita buat, kita nampak Allah, nampak akhirat. Maksudnya kita nampak apa yang Allah nak. Kita nampak kehidupan akhirat. Untuk tu kita kena menuju pada Allah, hampir pada Allah, dekat pada Allah. Kalau kita hampir menuju pada Allah, jalan dunia ni pun Allah bagi kelapangan. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka buat sesuatu, mereka tak tengok depan mata dia. Kita cuma nampak yang dekat. Untung ke tak untung. Dah saya sendiri kan, duit banyak ke duit sikit. Kita buat sesuatu, kita fikir saya dapat lepaskan apa yang saya nak ke tak.
kehendak saya dipenuhi ataupun tidak. Tapi kita terlupa yang keputusan kita ni, adakah Allah suka atau Allah marah. Jadi kalau seseorang mula membuat keputusan dalam kerja, dalam keluarga, dalam perniagaan dia, dalam kehidupan, dia tanya, apa yang saya buat ni Allah suka ke Allah marah? Saya buat ni Allah suka ke Allah marah? Kalau Allah suka dengan keputusan saya, dia kata setiap apa kita buat dia ada dua jalan. Satu jalan menuju ke syurga, satu jalan menuju ke sebaliknya. Satu jalan yang betul, satu jalan yang salah. Jadi setiap apa yang kita buat, bila kita buat untuk Allah sayang, kita akan bahagia, tenang. Sebab tu kita belajar allazina yu'minuna bil ghaib. Kita buat keputusan, kita tengok apa nasib kita di akhirat nanti. Sebab tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka buat apa-apa sesi fikir, Allah suka ke Allah marah. Walau apa pun kata-kata orang, kejian orang, tak buat mereka jadi lemah. Orang semua hina dia, kutuk dia, jatuhkan dia, cerita aib dia di belakang, fitnah dia, sahabat-sahabat. Tapi mereka terus buat kebaikan. Sebab mereka tak buat untuk orang, mereka buat untuk Allah sayang. Kita selalu rasa sedih bila orang fitnah kita, orang umpat kita, orang tulis pasal kita kat belakang. Kita rasa sedih. Tapi sebenarnya apa saja orang kata tak boleh beri apa-apa kesan pada kita. Apa yang memberi kesan dalam hidup kita ialah apa yang Allah kata tentang kita. Kun fayakun, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia kata apa yang Allah tentukan, kun fayakun, Allah hendaki pasti terjadi. Walaupun mustahil, walaupun nampak pelik, hairan. Sebab seluruh dunia ni Allah yang punya. Seluruh dunia ni Allah yang punya. Seluruh rezeki kita dalam ketentuan Allah. Seluruh perniagaan kita dalam genggaman Allah. Seluruh keluarga kita dalam genggaman Allah. Seluruh hidup kita dalam genggaman Allah. Jadi apa saja yang kita lalui dalam hidup ni, kita tak tahu apa dekat depan sana. Kita tak tahu apa yang menanti kita kat sana. Bahaya, senang, susah. Tapi apa yang Allah tentukan, itu yang sebenar-benarnya. Apa yang Allah nak, itu saja yang terjadi. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Jadi pertama sekali, kita kena rasa sentiasa ingat kehidupan akhirat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada berapa kaki unta dikira? Sebab orang dulu dia tidak ada yakin pada diri dia, dan dia nampak kebesaran Allah. Dia tak rasa diri dia sesiapa. Kita selalu rasa diri kita seseorang. Sebab tu kadang-kadang orang kerja-kerja yang bawah-bawah dia tak nak buat dah. Kerja angkat-angkat dia tak nak buat dah. Cuci tandas tak mau. Kena masak-masak tak mau. Kena berabuk-rabuk sikit tak mau. Susah sikit tak nak. Sebab kita rasa diri kita seseorang. Kita kawan pun ada pilih-pilih. Siapa kita nak kawan, siapa kita tak nak. Siapa kita suka, siapa kita tak suka. Orang beriman, dia rasa sayang pada semua orang. Sebab dia rasa diri dia bukan sesiapa. Bila kita rasa diri kita sesiapa, mula kita menilai manusia yang lain. Sebab tu orang-orang yang dekat dengan Allah, dia sentiasa risau diri dia. Dia sentiasa lihat diri dia, Allah terima ke belum? Satu dunia puji kita, agung kita, sanjung-sanjung kita, puji kita siang malam. Kita pun mula perasan, jalan pun dah lain, cara jalan pun dah lain, cakap pun dah berbeza, pandang orang pun dah lain. Sebab tu orang sekarang, orang Islam termasuk saya, kita susah buat dakwah. Sebab kita buat dakwah dengan rasa dakwah ni untuk orang jahat. Sebenarnya dakwah ni satu perintah Allah untuk Allah sayang kita. Kita cakap baik untuk Allah sayang kita. Bukan kita dakwah untuk pergi jalan sebab untuk pergi jalan tu jahat, tak. Entah-entah dia bukan entah-entah, dia memang juta-juta kali lebih baik daripada kita. Cuma kita jumpa mereka sebab Allah sayang. Kita jumpa siapa-siapa, kita puji Allah. Allah baik, Allah sayang kita. Jangan rendahkan mana-mana orang. Jangan rendahkan mana-mana orang. Bila kita mula pandang rendah pada orang kampung, pada orang jahat, pada orang berdosa, kenapa kita pandang rendah? Sebab kita tinggi nampak orang rendah. Tapi Nabi SAW, dia tak pandang rendah pada orang. Sebab alladzina yu'minuna bil ghaib, dia tak nampak pujian orang, penghargaan orang. Dia cuma nak Allah sayang dia. Dia tak kira, dia tak peduli, dan dia tak heran. Dia tak peduli, dia tak kira, dia tak heran. Dia cuma nak Allah sayang. Dia cuma nak Allah sayang.
Jadi kalau kita buat hidup ini untuk Allah sayang, bagaimanapun kita tenang. Orang puji pun kita bahagia. Orang keji pun kita bahagia. Rezeki kita tengah melimpah ruah, kita bahagia. Projek baru dapat, bahagia. Projek baru hilang, patut jadi, kena anaya, kena zalimi, pun kita tenang. Sebab kita tahu Allah tengok kita. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Rasulullah SAW bila hamba dalam itu sahabat, golongan hamba pegang tangan Nabi, Nabi SAW tak pernah tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan. Sehingga golongan hamba ajak Nabi SAW makan sama-sama. Nabi SAW boleh pergi makan dengan mereka. Sedangkan dulu-dulu orang Arab dengan hamba ni ada kasta jauh. Tapi Nabi SAW tidak mana rendah pada mereka. Pernah isteri Nabi SAW tengok Usama bin Zaid. Dia kulit hitam, rambut dia kerinting. Dan masa kecil-kecil baby lu ada hingus keluar kat hidung. Kalau kita tengok anak-anak kotor, anak orang lain pula kan, anak sendiri tak apa anak orang, tengok pun rasa lain macam. Nabi SAW sendiri datang bersihkan hingus pada Usama bin Zaid. Walaupun dia kulit hitam, rambut dia kerinting, Nabi SAW sayang Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Sebab Rasulullah SAW menyayangi orang tanpa membezakan warna kulit mereka. Tak pernah rasa pandang rendah pada mana-mana orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini orang beriman. Dia melihat apa yang Allah nak. Allah sayang dia ke Allah marah, Allah suka ke Allah marah. Jadi bila orang beriman dia buat sesuatu, dia fikir Allah sayang ke tak. Contoh kita tulis sesuatu dekat Facebook, dekat Instagram, mana-mana kita tulis, kita fikir kita tulis ni Allah suka ke Allah marah. Mungkin orang suka, mungkin status kita tu diviralkan, ramai-ramai orang suka, dan kita pun seronok tengok status kita viral. Tapi yang kita tulis tadi, Allah sayang ke Allah marah. Allah sayang ke Allah marah. Allah sayang ke Allah suka ke tak suka. Kita dengar pasal orang, kita pun tulis pasal orang. Tapi sabda Nabi SAW, kamu dengar daripada seseorang, jangan kamu iyakan atau kamu tidakkan sehingga kamu dengar daripada seorang lagi dengan jelas. Tapi manusia hari ni, kita dengar daripada orang terus kita tulis. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kita terlupa alladhi na yu'minu nabil ghaib. Alladhi na yu'minu nabil ghaib. Walaupun pada penzina, walaupun pada orang yang pernah merompak, mencuri, siapa pun mereka, selagi mereka hidup, Allah sayang. Tapi kita sebagai orang beriman mula memandang rendah pada mana-mana orang. Sebab tu Ikramah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu, Ikramah radhiyallahu anhu, Ikramah bin Abu Jahal. Ikramah ni sahabat Nabi SAW. Abu Jahal tu orang jahat, banyak sakitkan Nabi, anaya Nabi. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi SAW beritahu pada sahabat, jangan berkata tentang Ikramah, jangan bercakap tentang Ikramah di depan dia, mengecikkan hati dia. Begitu sekali Rasulullah SAW menjaga hati orang Islam yang lain. Ikramah belum masuk Islam, baru masuk Islam. Nabi SAW rasa sayang pada semua orang. Sebab tu orang alim, dia pernah jalan kat kedai, dibayar duit. Tiba orang kedai tu bagi dia duit. Bila dia dapat duit, dia bayar duit tu orang kedai kata duit tu palsu. Dia terus terkejut, dia jatuh macam nak pitam, nak pingsan. Dia bangun balik semula. Orang kedai tanya, pakcik, saya tak marah pakcik, duit ni palsu. Tapi saya cuma kata duit ni palsu, beritahu bukan marah. Kata pakcik tadi nak, pakcik tak takut pasal duit palsu ni. Pakcik risau dalam dunia, orang panggil pakcik dengan panggilan yang baik. Orang hormat pakcik, sayang pakcik. Tapi pakcik takut kalau Allah marah pakcik, di akhirat orang nampak baik, mulia, Allah kata, ustaz, kamu sebenarnya tipu. Ustaz, kamu tipu. Saya cakap, siapa-siapalah. Contoh, Abid, kau tipu je. Kau cakap-cakap ni semua tipu je. Bila Allah cakap macam tu, saya lah orang paling malang. Pakcik tadi sampai nangis, rasa sedih, rasa resah. Takut Allah tak terima dia. Apa itu akhlak? Kata Maulana Ahmad Lat, akhlak ini mencari baik dalam buruk orang yang banyak. Semua orang kata dia buruk, tak baik. Kita boleh sebut kebaikan dia, itu akhlak. Dan kita tampak kebaikan dia. Siapa pun dia, akhlak. Dan sebab tu ni dipanggil akhlak. Kita mencari baik dalam keburukan orang yang banyak. Pernah zaman Nabi SAW, ada satu orang lelaki, dia terkenal dengan mencuri. Dan orang tak nak urus jenazah dia. Nabi SAW diperintah oleh Allah. Nabi SAW, sekejap tuan-tuan
Ada orang. Jadi tuan-puan sekalian, sampai mana kita? Semua Allah sayang. Saya kat Singapura ni. Saja 1-2 hari ni ada kat Singapura. Kena buka pintu orang tekan loceng. Jalan-jalan kat USS. Jadi tuan-puan sekalian, sampai mana soalan tadi? Mencari baik. Kita mencari, pernah satu orang zaman Nabi SAW, orang tak nak sembahyang jenazah dia. Macam kita zaman hari ni, dan orang tak nak sembahyang jenazah dia. Jadi Nabi SAW, Allah perintahkan pergi sembahyang jenazah dia. Nabi SAW dan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in telah pergi sembahyang jenazah dia. Bila pergi solat jenazah, dia, Nabi SAW uruskan jenazah tu, maka semua orang bertanya. Nabi SAW tanya, apa kebaikan lelaki ni? Maka semua orang kata, dia tak ada baik apa-apa, tak ada kebaikan. Ramai orang cakap, lelaki ni tak ada apa-apa baik. Maka isteri dia kata, pernah satu malam dalam satu safar perjalanan, dia telah jatuh Jumaat sedang buat dakwah, dia suruh Jumaat tu tidur, dia tolong jaga barang. Disebabkan amal itu, Allah sayang dia, dan Allah ampun dosa dia. Allah perintah Nabi SAW dan para sahabah. Allah perintah Nabi SAW dan sahabah menguruskan jenazah dia. Jadi memandang rendah mana-mana orang dalam dunia ialah satu keburukan, satu keaiban. Tak tahu semenjak bila hari ini orang Islam kita sendiri mudah mandang buruk pada orang lain. Kita kena rasa sayang pada semua orang. Hati kita kena, akhlak itu semua kata dia tak baik, buruk. Kalau kita boleh kata dia baik, itu tanda kita berakhlak. Siapa orang ikhlas? Orang ikhlas ini, orang ikhlas mencari baik, orang ikhlas mencari buruk dalam baik dia. Walaupun dia buat baik, dia sedekah, dia tolong orang, dia semayang, tapi dia rasa diri dia belum betul, belum baik. Orang macam ni orang yang Allah sayang. Itulah para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita hidup dalam dunia ini, kita nak Allah sayang kita. Kita hidup dalam dunia, kita nak Allah sayang kita. Kita nak Allah terima kita. Kita nak Allah sayang, kita nak Allah SWT terima kita. Jadi sebab tu pertamanya, kita buat sesuatu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mungkin kalau contoh kita bekerja, kita berniaga, contoh kita tipu sana sini, kita makan rasuah, kita kawan dengan menteri contohnya, kawan dengan raja, orang besar, kita dapat projek tapi kita tipu. Bila kita tipu, Allah marah kita. Jadi orang beriman dia sentiasa mencari jalan yang tidak maknai mana-mana orang, yang tidak menzalimi mana-mana orang. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah akan beri rezeki yang tak sangka-sangka. Allah akan beri rezeki daripada punca yang tak disangka-sangka. Tapi bila kita ambil jalan yang haram, jalan yang salah, walaupun dia cepat datang, kita dapat cepat, tapi apa yang ada tu lama-lama akan hilang. Sehingga orang-orang dulu, mereka tak dikenali, tapi mereka dikenali di sisi penghuni langit. Kita dalam dunia mungkin dikenali, disayangi, dihormati, tapi kita belum tahu nasib kita di akhirat nanti. Antara sifat orang yang munafik ini, dan antara sifat orang yang jauh daripada Allah, ialah mereka rasa diri dia baik dan dia rasa semua orang salah. Itu sebenarnya kita jauh daripada Allah. Tanda orang dekat dengan Allah, dia rasa diri dia berdosa. Dia tak rasa hina buat kerja-kerja yang bawah-bawahan. Dia tak rasa malu bersihkan tandas kat rumah dia. Dia tak rasa malu nak hemat masak untuk keluarga dia. Dia tak rasa malu untuk bersihkan kereta, angkat kapet, bersihkan alas kaki, bersihkan tingkap, mop lantai. Itu tanda jiwa kita makin bersih. Tapi kalau kita nak buat kerja-kerja macam ni, kita rasa hina. Nak tolong picit kaki mak ayah, kita rasa hina. Kita nak tolong isteri rasa berat. Nak tengok isteri pun rasa berat. Nak tolong buang sampah dekat dapur pun rasa berat. Itu tandanya hati kita semakin kotor. Kita rasa diri kita seseorang. Dan orang yang merasa diri seseorang dalam dunia, takut-takut dia tak ada tempat di akhirat nanti. Untuk itu tuan-tuan sekalian, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ulama besar, pernah sekali lepas Rasulullah SAW masa dia nak pergi berdakwah, dia nangis sebab dia tinggalkan Nabi. Nabi SAW kata, "Hei Muaz, Muaz ni sahabat Nabi yang sangat Nabi cintai, sayangi. Kamu pergi sekarang, aku kat sini, tapi bila kamu balik, aku mungkin dalam tanah." Maksudnya Nabi SAW, aku dekat bawah, maksudnya aku telah wafat. Bila Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu balik, dia pergi kat tepi makam Nabi SAW. Dia tak sempat tengok masa Nabi sakit. Dia balik-balik, Nabi SAW dah wafat. Dia duduk kat tepi makam Nabi. Dia menangis tak berhenti. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah datang.
tanya, wahai Muaz, kenapa kamu menangis? Maka kata Muaz, lelaki ini berpesan pada aku, Rasulullah SAW berpesan pada aku, antara pesanan Nabi SAW, janganlah kamu menjadi orang yang terkenal, masyhur. Jangan kamu menjadi orang yang terkenal dan masyhur. Jangan kamu terkesan, jangan kamu jadi terkenal dan masyhur. Muaz radhiyallahu anhu orang paling terkenal, tapi dalam hati dia tak cintakan terkenalnya dia. Dia masyhur dan digunakan kebaikan untuk bangunkan manusia, tapi dia tak berbangga dengan kemasyhuran dia. Sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf, dia kaya, tapi dia tak berbangga dengan kekayaannya. Dia kaya, dia masyhur, dia terkenal, bukan untuk orang sayang dia, bukan untuk orang hormat dia, bukan untuk bawa orang kepada dia, tapi dia buat tu untuk bawa manusia pada Allah. Dia nak orang dengar cakap dia, bukan nak bawa orang kepada dia, tapi nak bawa kepada Allah. Jadi allazina yu'minuna bil ghaib, orang beriman dia tengok apa perintah Allah. Allazina yu'minuna bil ghaib, dia sesi tengok perkara yang ghaib. Allah suka ke Allah marah? Masa kita berjalan, kita tengok contoh orang pakai seksi, kita tundukkan pandangan, doa, ya Allah, dia baik tapi dia lalai, beri hidayah pada dia. Jangan benci orang lain. Dia rendahkan pandangan, dia doa, ya Allah, dia lalai, dia lupa, beri hidayah pada dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tu pertama, kita buat sesuatu untuk Allah sayang, untuk allazina yu'minuna bil ghaib. Jangan tengok yang dekat. Kita rasa kita bergaduh, kita kena minta maaf. Kita rasa macam kita jadi hina bila minta maaf. Tak. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kita sentiasa tengok perkara yang ghaib. Apa yang Allah nak daripada kita? Pertama. Kedua, dia kata allazina yu'minu bil ghaib wa yuqimunas salah. Kedua, orang yang jaga solat. Sebab apa ini kita tak tenang, tak bahagia? Satu, kita asyik fikir dunia, asyik nampak duit, harta, kuasa, glamour, pujian orang, penghargaan orang, takut penghinaan orang, sibuk nak terangkan orang, sibuk nak fahamkan orang, sibuk nak jelaskan ke orang. Kita sebenarnya tak payah sibuk nak fahamkan orang, nak jelaskan pada orang. Orang tak nak faham kita pun tak apa. Kita nak Allah faham kita. Kita nak Allah sayang kita. Tak perlu jelaskan ke orang. Kita jelaskan ke Allah. Yang penting diri kita manusia yang baik. Kita jadi baik bukan untuk orang. Kalau orang tak pandang kita baik, tak penting. Sebab kita jadi baik untuk Allah sayang. Dulu, kini, selamanya yang jaga kita ialah Allah. Saya dulu, kini, selamanya yang ambil saya, beri hidayah saya dan keluarga saya ialah Allah. Jadi yang beri semua Allah. Jadi kenapa bila kita dapat hidayah, kenapa kita sibuk nak sukakan orang? Kenapa kita sibuk nak bahagiakan orang? Kenapa kita sedih kalau orang kata kita? Kenapa kita sedih bila tak dapat jelaskan pada semua orang? Tak, kita tak perlu sedih, tak perlu bangga, tapi kita hidup untuk Allah sayang. Kita sedih kalau Allah marah. Kita takut kalau Allah marah. Satu dunia, ada orang cakap dengan saya, Ustaz, macam mana kalau satu dunia penting orang tak pandang kita, payah tak? Kalau kita mati, mayat kita tak ada orang nak urus, kan? Kita buat baik bukan sebab takut mayat kita tak ada orang urus. Orang nak urus ke tak urus, tak apa, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kita buat baik untuk Allah sayang. Macam sahabat tadi, dia mencuri, kan? Sebelum ada satu orang Islam zaman Nabi, dia mencuri. Satu kampung tak nak sembahyang jenazah dia kerana kejahatan dia. Allah sayang lelaki ni. Allah hantar Nabi SAW uruskan jenazah dia. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu uruskan jenazah dia. Jadi kita buat baik untuk Allah sayang. Kita akan bercakap kebenaran untuk Allah sayang. Bukan kita buat baik untuk orang puji kita. Bukan kita bercerita, berceramah untuk orang sayang kita. Bukan kita menulis sesuatu untuk jadi viral, orang sayang kita. Semua orang sayang kita. Allah marah kita pun tak ada makna. Kita buat baik sesuatu, menulis sesuatu, bercakap sesuatu, menyampaikan sesuatu, kita nak Allah sayang kita. Kita nak Allah sayang kita. Sebab tu Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih, dia selalu sebut, dia kata apa? Dia kata kebaikan ni nur, cahaya, hidayah. Bila kita buat baik, hati kita makin terang, makin tenang. Tapi buat keburukan ni di kegelapan, zulmat, dosa, hati kita makin sakit, makin pedih. Lagi pedih hati kita bila orang keji. Sebenarnya bukan sebab kejian orang boleh buat hati kita pedih, tak ada kaitan. Kadang mulut dia beribu batu, mungkin dekat status dia, dekat mana-mana, boleh buat hati kita sedih. Tak. Kita berhidup untuk Allah sayang. Kita hidup untuk Allah sayang. Kita hidup untuk Allah sayang. Jangan terkesan dengan sesiapa. Maulana Umar Palampuri kata, kebaikan yang kita buat, dia ialah hidayah. Keburukan yang kita buat ni zulmat, titik-titik hitam. Hati kita akan jadi gelap. Makin gelap hati kita, makin pedih hati kita bila orang keji kita.
Tapi kalau orang keji kita, sebenarnya ujian keikhlasan untuk kita. Kita tak rasa apa-apa. Kita tetap kuat buat dakwah. Kalau tuan-puan berniaga, kadang orang keji pun tuan-puan punya perniagaan, tuan-puan terus buat. Kalau ni jalan yang halal, perintah Allah yang baik, kenapa kita nak bersedih dengan kejian orang? Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu wa rahmatullah alaih, yang kita dengar surah Luqman kan, dia orang yang bijak. Orang keji dia jalan dengan anak dia, dia bawa tarik unta dia. Bila tak tarik keldai ke unta di jalan, tiba-tiba orang kata bapak duduk atas, anak ditarik. Orang katakan anak dia kejam betul. Adakah patut bapak duduk atas dia tarik? Tukar dalam jalan, anak duduk atas, bapak tarik. Anak ni dahaka. Bapak tarik, dia duduk atas. Last sekali duduk bawah tarik unta. Bila duduk bawah tarik unta, orang kata bodoh betul orang ni, dah ada unta pun, tapi naiklah unta tu pergi tarik bawah. Kan, last sekali kan, sampailah tak berhenti mulut-mulut orang, maka Luqman Al-Hakim beritahu pada anak dia, begitulah perkataan manusia. Tuan-puan susah pun orang keji, tuan-puan senang pun orang keji. Tuan-puan jadi baik pun jadi jahat pun orang keji. Tuan-puan berubah jadi baik pun orang makin keji. Tuan-puan jadi sangat mulia pun orang keji. Tuan-puan pakai apa pun orang keji. Jadi kita buat hidup untuk Allah sayang. Yang penting kita sedang berusaha memperbaiki diri kita. Jangan terkesan pada kata-kata orang. Jangan jadi lemah, tinggalkan kebaikan. Kerana kata-kata orang yang tak pernah bagi sesuap nasi, sesuap makanan pada kita, yang tak pernah beri apa-apa, kita berhenti buat sesuatu. Kerana Allah perintah, kita berhenti. Allah haramkan, kita berhenti. Kalau ini perintah Allah, kita teruskan. Buat orang lain, kita bantu dia, dorong dia, bangunkan dia. Jangan jatuhkan mana-mana orang. Mana-mana orang sedang dihina, sedang dijatuhkan, kita jangan tambah penghinaan dan jatuhkan dia. Dia sedang diuji oleh Allah dan kita pun sedang diuji oleh Allah. Ini hari dia uji, esok hari kita pula diuji. Untuk tu jangan terlalu, kata Nabi, maksudnya jangan terlalu memandang, jangan menghina dosa orang lain yang kamu sendiri melakukannya. Maksudnya kita pun masih berdosa. Tapi bila orang lain buat dosa, kita buat lupa dosa kita sendiri. Macam kita tak pernah buat dosa, kita keji orang, mana mak ayah dia, mana agama dia, siapa agama dia, kita doakan dia. Yang halal tu jelas, yang haram tu pun jelas. Tetapi yang penting bagaimana kita nak bangunkan dia. Kita doakan dia, kita sayangi dia. Dulu ada orang sayang dan bersabar dengan perangai kita. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang giliran kita pula. Tuan-puan sekalian, ni dikata allazina yu'minuna bil ghaib. Dan kita tengok apa keputusan Allah, walaupun tak nampak yang zahir ni, tapi kita tengok di sebalik tu. Apa kata Allah pada saya? Apa kata Allah pada saya? Apa yang Allah nak daripada saya? Yang kedua, jaga solat. Jaga solat. Walau apa keadaan, kita jangan tinggal solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan fahsyak dan munkar. Ada kata fahsyak, munkar ni dosa kecil, dosa besar. Ada kata dosa dalam hati, dosa di luar. Jadi Allah akan hilang. Manusia jadi sedih, berat hati, duka kerana dosa dekat hati dia, kerana kegelapan, zulmat. Jadi sebab tu kita jaga solat. Bila jaga solat, Allah akan hilangkan fahsyak dan munkar. Orang solat, dosa dia gugur macam daun-daun gugur pada musim daun gugur. Kan gugur habis kering, tinggal kat negara orang putih kan, tinggal kayu je. Winter sonata kan, apa benda, tengok kan pokok-pokok tu kan daun-daun semua dah tak ada. Macam itulah dosa-dosa kita Allah ampunkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita jaga solat, Allah sayang kita. Walau apa pun kita, siapa pun kita, apa keadaan kita, jangan tinggal solat. Orang jaga solat, Allah jaga di dunia dan akhirat. Jaga solat al waktu. Allah janji menjaga solat al waktu, Allah jaga dia. Allah jaga keluarga dia. Bermula dengan solat subuh. Siapa solat subuh berjemaah, Allah jaga dia. Siapa solat subuh berjemaah, seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Siapa solat subuh berjemaah, kata Abu Bakar Siddiq, Allah jaga dia. Allah kuatkan dia. Nabi SAW bersabda, siapa solat subuh berjemaah, ni orang aku jaga dia. Siapa sakitkan dia sakitkan aku. Waktu tu jaga solat subuh berjemaah. Solat subuh berjemaah. Solat subuh waktu. Jaga solat zuhur, solat asar, solat maghrib, isyak. 5 waktu sehari semalam. Tapi dia mengubah hidup kita. Ramai orang terlupa untuk solat. Sebab kita terlupa kita cuma seorang hamba Allah. Walau apa keadaan, kita jangan tinggal solat. Jaga solat. Bangunkan isteri anak-anak solat. Cium anak kita. Cium isteri kita. Cium keluarga kita, mak ayah kita. Kalau mereka belum solat, peluk dia. Kata, ayah sayang kau. Abang sayang kau awak. Abang sayang awak dunia akhirat. Yang abang sayang kat sayang dunia akhirat. Jaga solat. Jaga solat. Seorang wanita kata, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya masuk syurga. Nabi SAW kata, boleh tolong saya tak? Boleh tolong saya tak? Tolong jaga solat. Nabi SAW pesan, tolong jaga solat.
Untuk kita didoakan mudah masuk syurga, jaga solat. Bila kita jaga solat, Allah jaga kita dunia dan akhirat. Jaga solat awal waktu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dekat kepala surat dia tulis, aku memberati solat lebih daripada perintah-perintah yang lain. Kerana aku yakin orang jaga solat, dia akan jaga perintah Allah yang lain. Orang cuaikan solat, dia akan cuaikan perintah Allah yang lain. Orang dulu tak pernah tinggal solat. Sayyidina Umar masa nazak, orang bisik solat kat telinga dia. Dia bangun dan dia menjerit, sesungguhnya tak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang tak solat. Sesungguhnya tak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang tak solat. Nabi SAW pesan pada Sayyidina Ali, jaga orang ni baik-baik, jaga hamba ni baik-baik, sebab dia jaga solat. Sebab apa Nabi sebut begitu? Orang ahli solat ni doa mereka makbul. Orang jaga solat ni hati dia tenang. Menyakiti hati orang yang jaga solat seperti kita menyakiti dan melawan dengan Allah SWT, lawan dengan agama. Untuk tu kita kena sayang pada ahli keluarga kita yang solat. Yang belum solat, doakan dia, bangunkan dia, beri nasihat, jaga solat. Sebab bila jaga solat, kita disayangi Allah, disayangi Nabi SAW, disayangi semua manusia, disayangi semua makhluk. Semua perjalanan hidup kita jadi mudah dengan kita jaga solat awal waktu. Solat awal waktu. Solat awal waktu. Yang ketiga, kita kena suka memberi, jangan kedekut. Sifat orang yang memberi yang dibahaskan, orang yang memberi ni dalam fadilat sedekah menurut Zakaria tulis, Allah akan beri dia kematian yang baik. Orang yang suka memberi, Allah beri pada keturunan zuriat dia orang-orang yang soleh dan baik. Orang-orang yang kedekut, walaupun dia orang agama, tapi kedekut. Dengan isteri kedekut, dengan mak ayah kedekut, dengan anak-anak kedekut. Kedekut pahit, kedekut pahit macam mana? Betul-betul kedekut. Dengan isteri kedekut. Dia fikir diri dia je, dahulukan diri dia. Tak salah kita fikir diri kita, tapi salah bila kita tidak memikirkan orang lain. Jadi fikirkan isteri, mak ayah, anak-anak, adik-beradik kita, anak-anak kita, anak saudara kita, mak ayah mentua kita, mak ayah kita. Jadi mudah suka memberi, terutama pada ahli keluarga. Orang yang suka memberi setiap pagi, riwayat Bukhari, malaikat doa, ya Allah, orang yang memberi tambahkan cukup untuk dia, beri kebaikan, rahmat mencurah-curah. Tapi orang yang kedekut, malaikat doa, ya Allah, sempitkan dia, susahkan dia. Jadi pada pagi-pagi suka memberi, solat subuh berjemaah, pagi-pagi beri sedekah. Orang dulu sebelum subuh, lepas main tahajud, mereka bagi sedekah. Mereka bergerak bagi sedekah. Mereka bergerak bagi sedekah. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, cicit Nabi SAW, setiap malam dia letak roti dekat rumah orang. Dekat rumah orang susah, ulama selalu dulu roti. Kalau orang-orang belah padang pasir itu, dia makan roti-roti keras tu, dia letak depan rumah. Bila bangun pagi, roti tu dah siap, untuk breakfast dah siap, makanan semua dah siap, satu hari tak lapar. Orang dulu pagi-pagi cari orang bagi makan. Tuan-tuan sekalian, kita kena suka beri makan. Untuk Allah sayang, suka beri makan. Nabi SAW beritahu, bermasuk Madinah, sebarkan salam, beri makan dan bangun malam. Ini kejayaan seorang mukmin. Sebarkan salam, suka beri salam. Mulakan beri salam. Orang yang suka beri salam, Allah beri sifat tawaduk, hati dia bersih. Orang yang kedekut beri salam, takut beri salam, malu beri salam, sedih kalau tak jawab salam. Itu tanda hati kita riak, kibir, sum'ah, takabur. Dia nak buang sifat ni, suka beri salam. Nabi SAW ajar, sifat bersih hati ni akan datang, dan tawaduk ni dengan suka beri salam. Orang yang mula beri salam, walaupun beri salam tu sunat, jawab salam tu wajib, tapi orang yang mula beri salam, Allah beri sifat rendah diri. Kedua, suka beri makan. Suka beri makan, terutamanya pada keluarga. Bukanlah beri makan tak berhenti. Suka beri makan pada orang miskin dan yatim, belanja orang lain makan. Saya sekala, bukanlah selalu, saya sekala kena buat. Belanja mak ayah, belanja isteri, belanja mak anak-anak, belanja mak ayah betul, adik-beradik. Suka beri makan. Orang suka beri makan ni, rezeki dia tak akan pernah putus. Orang beri makan. Dan tuan-puan sekalian, bangun malam, malam-malam nangis ke Allah, doa, ya Allah bantu saya, tolong saya. Suka memberi. Tuan-puan sekalian, dia kata kalau kita kurung kucing pun, kurung kucing, ada satu orang baik, dia suka kurung kucing, dia solehah, takwa, tapi dia kurung kucing, akhirat Allah humban dalam neraka. Satu orang maaf pelacur beri minum pada anjing, Allah jadikan sebab dia masuk syurga. Allah suka sifat memberi, bukan suruh jadi pelacur, bukan pandang hina pada ulama, pada orang saleh. Tetapi kita ni jangan memandang rendah pada mana-mana keburukan, jangan memandang rendah pada mana-mana kebaikan. Suka memberi, jangan pandang rendah pada mana-mana baik. Yang kata dia ni nampak je, buat ni tapi jahat, jangan macam tu. Subhanallah, dia tu begini, nampak je, tapi sebenarnya begini. Ini percakapan syaitan. Ini percakapan syaitan. Nabi SAW, dia menghargai kebaikan manusia lain. Kalau kita pandang rendah pada kebaikan orang, sebenarnya kita telah ditipu syaitan. Macam kita pula Tuhan boleh pandang rendah baik orang lain. Dia tu dia tu jahat tapi semayang, tudung tak pakai tapi semayang. Alhamdulillah dia semayang, rupanya baru dia mula semayang.
Pakai tudung tapi semayang. Ni percakapan salah. Puasa tapi tak semayang, masuk neraka. Dia tu pakai macam ni tapi begini, Allah tak mampunkan. Tuan-tuan sekalian, ni bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Taif jumpa Nabi, Bani Thaqif. Dia dulu yang baling batu kat Nabi. Masuk Islam, dia kata kami masuk Islam. Islam dah menang dah kaya. Kami tak nak solat, kami tak nak buat baik. Kami cuma nak masuk Islam. Kami nak sembah berhala, kami nak buat begitu begini. Tanya Nabi, sahabat semua nak marah. Nabi kesempatan kat Nabi. Nabi SAW kata boleh. Nabi tak kata boleh. Boleh tak aku minta kamu satu perkara? Tolong itikaf kat masjid ni 8 hari, 10 hari. Suruh mereka berjuang di jalan Allah. Dia pun itikaf. Setelah dia itikaf, dia kata berapa hari ya Rasulullah, mana boleh orang Islam tak solat, mana boleh orang Islam tak puasa, mana boleh orang Islam tak zakat. Maksudnya orang Islam, kita, Nabi sediakan jiwa mereka. Untuk tuan-tuan sekalian, kita nak bangunkan orang lain dengan rasa sayang, dengan rasa cinta. 3 perkara tadi. Percaya perkara yang gaib, jaga solat dan suka memberi. Bila kita buat 3 perkara ni, Allah beri tenang, bahagia dan kaya. Kalau kita tinggalkan 3 ni, Allah buat hati kita jadi sempit. Untuk tuan-tuan sekalian, doakan semua orang. Semua orang baik yang tak baik saya, semua orang mulia yang tak mulia saya. Semua orang mulia, jadi doakan semua. InsyaAllah tuan-tuan, saya kat Singapura ni ada program sendiri, family, buat ayah. Saya tuan-tuan menelusuri cinta, atau boleh dapatkan melihat dengan cinta, mendengar dengan cinta. Siapa dah tak bercinta, baca buku ni, insyaAllah rasa cinta. Dan Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga. Biasa baca muka surat 6 je, rasa nak peluk keluarga. Buku-buku tu boleh dapat WhatsApp dekat nombor yang selalu saya letak tu. Dan tuan-tuan untuk keluarga sunnah pun, makin daftar dekat Perukit dan Jelajah Sekolah, tuan boleh tengok je www.keluargasunnah.com. Type je keluargasunnah.com atau transformjiwa.com, mana-manalah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT beri. Tuan-tuan doakan Allah beri kebaikan rahmat. Si doa tuan-tuan bahagia sampai syurga, anak soleh-soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.